Hello guys, welcome back to my channel dan terima kasih yang sudah klik ini video. Berjumpa lagi kita di video pada kali ini. So untuk topik kita kali ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah Hotel Cecil dan sudah semestinya pasal kematian si Elisa Lam. So check it out. Hotel Cecil adalah sebuah hotel budget yang terletak di Los Angeles, Amerika Syarikat dengan berkapasiti 700 buah bilik dan mempunyai 15 tingkat. Hotel ini dibina pada tahun 1924 oleh 3 pengusaha hotel iaitu William Banks Hanna, Charles L. Dix dan juga Robert Shops sebagai destinasi pelancong dan juga pelancong perniagaan. Namun pada tahun 1950, ia mendapat reputasi sebagai tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Jadi pada tahun 2014, hotel ini telah dijual kepada Richard Bond yang juga seorang pengusaha hotel di Bandar New York. Pada tahun 2017, Majlis Bandaraya Los Angeles telah menganggap hotel ini sebagai satu monumen yang sangat bersejarah lah kerana ianya dibina pada abad yang ke-20 serta kepentingan dia punya sejarah arkitek. Namun begitu, hotel ini menyimpan banyak kisah misteri yang menimbulkan tanda tanya netizen kerana banyak kejadian kematian berlaku di dalam hotel ini. Kesan daripada kisah-kisah yang terjadi, hotel ini telah dijenamakan semula sebagai Stay On Main Hotel pada tahun 2011. Salah satu kes kematian terbesar dan masih lagi belum menemui dia punya penyelesaian telah dilaporkan pada tahun 2013 yang melibatkan kematian seorang pelajar University of British Columbia, Kanada yang bernama Elisa Lam. Dan mayat Elisa Lam dijumpai di dalam sebuah tangki air yang terletak di atas bangunan hotel. Mayat ditemui oleh pekerja hotel tersebut yang ingin memeriksa tangki air selepas mendapat aduan daripada tetamu tentang masalah bekalan air. Elisa Lam atau Lam Hoi merupakan warga negara Kanada. Lahir pada 30 April 1991 di Vancouver, British Columbia. Ibu bapa Elisa adalah imigran Hong Kong yang mengusahakan restoran iaitu Paul's Restaurant di Burnaby, Kanada. Elisa disahkan mengidap penyakit bipolar disorder dan kemurungan iaitu penyakit mental yang melibatkan perubahan mood secara melampau. Dan Elisa dikatakan mengambil ubat-ubatan untuk penyakit yang dia alami. Pada Disember 2012, Elisa bercadang untuk merancang penjelajahan West Coast Tour di Southern California, Amerika Syarikat, iaitu bermula daripada San Diego dan berakhir di San Francisco pada 28 Januari 2013. Elisa tiba di Los Angeles dan mula menginap di Hotel Cecil. Jadi si Elisa ini kan dia berkongsi bilik dengan satu lagi rakan sebilik dia yang tidak dikenalinya lah. Jadi pada 30 Januari dia punya rakan sebilik ini membuat aduan tentang dia punya gaya dan juga tingkah laku lah si Elisa ni yang ganjil yang menyebabkan si Elisa ini dipindahkan di sebuah bilik baru di tingkat 5 hotel tersebut. Hampir ke semua lokasi di hotel itu kan dilengkapi dengan kamera litar tertutup kecuali di aras bilik si Elisa. Kali terakhir Elisa dilihat ialah pada 31 Januari 2013 oleh pekerja hotel. Ketika itu kan si Elisa berada di sekitar kawasan larangan hotel yang tidak sepatutnya dimasuki oleh tetamu. Si Elisa sempat membeli buku di sebuah kedai buku berhampiran iaitu The Last Bookstore. Jadi menurut si Katie Offen iaitu pemilik kedai buku itu, waktu itu si Elisa kan dilihat sangat peramah dan tidak menunjukkan sebarang tabiat yang mencurigakan. Elisa dijadwalkan untuk check out daripada hotel itu pada 1 Februari 2013 dan meneruskan dia punya penjelajahan ke Santa Cruz. Jadi sepanjang dia punya penjelajahan itu kan, si Elisa sentiasa berhubung dengan dia punya ibu bapa. Namun begitu, pada hari itu kan si Elisa gagal untuk berbuat demikian.
Jadi dia gagal untuk menghubungi dia punya ibu bapa dia. Jadi itu menimbulkan kecurigaan oleh kedua dia punya ibu bapa, dan dia punya ibu bapa ni kan akhirnya membuat keputusan untuk pergi ke Los Angeles untuk membuat laporan polis ke atas kehilangan si Elisa. Minggu pertama pada bulan Februari, tidak ada petunjuk atau tanda-tanda buruk pun yang ditemui, termasuklah di dalam bilik penginapan si Elisa. Namun pada 14 Februari, sebuah rakaman CCTV telah dikeluarkan, iaitu rakaman yang bertarikh 1 Februari semasa si Elisa memasuki lift hotel itu seorang diri, dan dia telah melakukan satu tingkah laku yang pelik lah, seolah-olah sedang menyembunyikan diri daripada sesuatu dan juga seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Pada 19 Februari, mayat dan kunci bilik si Elisa ini ditemui bersama di dalam tangki air yang terletak di tingkat paling atas di bangunan hotel. Jadi tangki ini kan dia membekalkan air ke bilik tetamu, dapur dan juga kedai kopi di hotel itu. Jadi maksud dia kan semua orang pada waktu itu kan minum air mayat lah kan. Jadi pihak polis pun mengeluarkan arahan no water order untuk mengosongkan tangki bagi mengeluarkan mayat si Elisa di dalam tangki itulah. Seorang pekerja yang bernama Santiago Lopez yang menemui mayat si Elisa ini menceritakan bahawa dia menaiki lift ke tingkat 15 dan menaiki tangga ke bumbung bangunan, menutup penggerak keselamatan dan memanjat platform dan tangga untuk sampai ke tangki utama. Jadi bila dia sampai di sana kan, dia mendapati pintu utama dalam keadaan yang terbuka dan kelihatan mayat si Elisa sedang terapung. Jadi keluarga si Elisa kan memfailkan saman ke atas itu hotel lah atas kejadian yang berlaku. Namun Hotel Cecil mempertahankan bahawa tetamu tidak mempunyai akses untuk memasuki kawasan tangki air itu. Jadi saman itu pun ditolaklah. Hakim Mahkamah Tinggi Los Angeles memutuskan kematian si Elisa ini sebagai lemas secara tidak sengaja. Jadi selepas kematian si Elisa Lam itu kan banyak orang telah memberikan dorang punya pendapat dan juga dorang punya teori-teori konspirasi macam mana kematian si Elisa ini boleh terjadi. Jadi antara konspirasi kematian si Elisa ini dikaitkan dengan punca masalah mental dia, yang mana berkemungkinan dia tidak mengambil ubat mengikut masa yang sepatutnya. Dan ada juga yang mengaitkan dengan si Elisa ini mengalami gangguan daripada roh jahat. Ada juga yang menganggap si Elisa ini kan terlibat dalam satu permainan elevator game. Elevator games adalah satu permainan ataupun ritual, iaitu seseorang itu dapat pergi ke alam lain dengan menekan beberapa kombinasi butang lift, dan terdapat pantang larang yang harus diikuti jika pemain ingin pulang ke dunia nyata. Kalau kamu mau saya buat cerita pasal elevator games, sila komen di bawah. Okey? Jadi di sini kisah misteri kematian si Elisa Lam mengundang lebih banyak persoalan berbanding dengan jawapan. Okey guys, dalam banyak-banyak teori konspirasi ini kan, mana satu kamu rasa teori konspirasi kematian si Elisa yang kamu rasa paling logik ataupun yang paling boleh dipercayai? Sila komen di bawah guys. Oke guys, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah tengok video ini sampai habis. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga komen di ruangan di bawah untuk idea-idea dan topik apa yang kamu suka untuk saya kongsi di video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk kasih aktif itu butang notification supaya kamu tahu saya upload video yang baru. Jadi kepada kamu yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga support saya punya channel, dan supaya kamu tahu topik-topik yang menarik daripada channel saya. So itu saya daripada saya Dik Faustin. See you on the next video. Bye.